warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Udzakirukum wa udzakiru nafsi li ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada sesi yang kedua ini kita akan sambung tentang istihadah. Semalam kita dah mempelajari tentang haid dan juga nifas dan beberapa kaedah yang telah pun kita pelajari pada hari semalam. Suka untuk saya ulang sedikit tentang haid yang kita telah pun pelajari pada pagi semalam, iaitu tentang warna-warna bagi darah haid. Ianya merah kehitaman, merah, merah cair, kuning dan warna tanah. Dan perlu diingat kekuatan warna ini iaitu merah kehitaman lebih kuat daripada merah, merah lebih kuat daripada merah cair lebih kuat daripada kuning dan kuning lebih kuat daripada warna tanah. Dan kita telah pun mempelajari tentang tempoh bagi haid, iaitu maksimum bagi haid adalah 15 hari, minimum haid adalah 1 hari 1 malam iaitu 24 jam. Dan minimum suci antara 2 haid adalah 15 hari. Kemudian kita telah pun masuk kepada nifas, iaitu nifas yang darah yang keluar selepas melahirkan anak, dan kita telah pun mempelajari tentang tempoh bagi nifas, iaitu minimum nifas adalah 1 saat, maksimum nifas adalah 60 hari, biasanya nifas 40 hari. Dan kita telah pun mempelajari tentang suci antara haid dan juga nifas. Sekiranya di dalam tempoh 60 hari, minimum suci antara haid dengan nifas adalah 15 hari. Sekiranya dia telah pun mencapai maksimum nifas 60 hari, kemudian berhenti, kemudian datang darah baru, sekiranya suci di antara darah yang baru dengan nifas tersebut tidak mencapai 15 hari suci, maka ia adalah haid yang baru. Baik. Kemudian kita telah pun masuk kepada apa yang perlu dilakukan apabila datang haid ataupun nifas. Kita lihat tempoh sempat ataupun tak sempat untuk melakukan satu solat fardu. Sekiranya masuk waktu, kemudian datang haid ataupun nifas, kita lihat tempoh tersebut. Sekiranya sempat untuk melakukan satu solat fardu, maka dia kena lakukan solat fardu tersebut. Sekiranya datang darah, dia belum melakukan solat fardu tersebut, contohnya solat zuhur, maka dia kena qada solat tersebut bila darah dia berhenti. Adapun sekiranya darah telah pun berhenti, kita lihat dia berhenti dalam waktu mana. Kalaulah dia berhenti dalam waktu asar, tempoh berhenti tersebut sebelum masuk waktu berikutnya. Kalaulah tempoh tersebut sempat untuk melafazkan Allahu Akbar, maka dia perlu lakukan solat tersebut, mandi wajib dan lakukan solat tersebut. Dan dia perlu lihat solat yang sebelumnya. Kalaulah solat yang sebelumnya itu boleh dijamakkan, maka dia kena qada solat tersebut. Ini kita telah huraikan pada hari Sabtu semalam. Baik. Sekarang kita masuk kepada istihadah. Lihat kepada nota masing-masing. Bismillah, walhamdulillah. Istihadah. Apakah istihadah? Istihadah adalah darah
yang keluar dalam masa suci. Bukan masa haid dan bukan pada masa nifas. Ia keluar dari saluran darah dari dalam rahim. Baik. Istihadah adalah darah, kita panggil dia adalah darah penyakit. Ia adalah darah yang keluar dalam masa suci. Maksudnya dia seorang yang suci tetapi keluar daripadanya darah. Okey, darah tersebut keluar bukan waktu haid dan bukan waktu nifas. Maka kita panggil ia adalah istihadah. Bagaimana kita nak tahu yang berlaku kepadanya itu adalah, yang keluar daripadanya itu adalah darah istihadah? Jika darah melebihi 15 hari dalam waktu haid. Okey, haid kita kata dah semalam haid maksimumnya adalah 15 hari. Sekiranya darah melebihi 15 hari, maka berlaku kepadanya istihadah. Atau 60 hari dalam nifas. Melebihi 60 hari dalam nifas. Contohnya seorang perempuan dia bersalin, kemudian keluar daripada nifas, hari pertama sampailah hari ke-60, darah nifasnya keluar tetapi tak berhenti-henti bersambung darah tersebut, maka darah yang keluar itu kita panggil dia adalah istihadah. Kita namakannya jika darah yang keluar melebihi 15 hari dalam waktu haid ataupun darah keluar melebihi 60 hari dalam nifas, kita namakannya istihadah dan kita namakan perempuan tersebut mustahadah. Baik. Sekiranya seorang perempuan itu dia mendapati dirinya datang darah setelah melepasi waktu suci. Okey. Contohnya sekarang dia tengah tunggu nak datang darah haid. Kemudian keluar darah. Bila keluar darah, kita dah katakan pada semalam keluar darah, tengok keluar waktu bila, catat waktu bila keluar untuk kita nak kirakan yang keluar itu yakin haid mencukupi 24 jam. Bila darah itu mencukupi 24 jam, maka ianya haid. Kemudian dia tunggulah. Tunggu, boleh jadi haidnya itu keluar selama 7 hari. Tunggu, kemudian darahnya dah 7 hari tak habis lagi. Tak berhenti lagi. Berterusan lagi darahnya. Okey, bila keadaan seperti ini, tunggu. Sebab kita katakan maksimum haid adalah 15 hari. Dia tunggu. Tunggu dengan maksud apa? Dia tidak lakukan solat. Kalau bulan Ramadan dia buka puasa. Dia tidak berpuasa kerana apa? Kerana kita ihtimal dia sebagai haid. Kita tunggu. Tiba-tiba pada hari yang ke-15 darah masih lagi belum berhenti. Masuk sahaja hari ke-16 dia dah tahu berlaku kepadanya istihadah. Kerana apa? Kerana darah tersebut keluar dan melebihi 15 hari. Baik. Bila dah masuk kepada istihadah, kena perlu faham, orang yang istihadah ini, mustahadah ini, dia adalah seperti perempuan suci yang lain. Tetapi keluar daripadanya darah. Maka, bagi perempuan yang istihadah ini, dia ada hukum khas bagi mustahadah. Hukum khas bagi mustahadah, apa dia? Hadasnya adalah hadas yang berterusan. Sebab apa? Sebab sentiasa keluar daripadanya darah. Dan darah najis. Maka dia sentiasa menanggung hadas. Jadi, dia boleh melakukan solat, boleh melakukan puasa, boleh melakukan persetubuhan dalam keadaan masih berdarah. Kerana apa? Kerana darah itu adalah istihadah. Dia suci tetapi keluar daripadanya darah. Apa yang perlu dilakukan oleh mustahadah ini? Orang yang istihadah ini, bila keluar daripadanya darah, apa yang perlu dilakukan? Wajib ke atasnya sebelum setiap kali solat untuk yang pertama istinja. Bersihkan faraj. Istinja iaitu bersihkan faraj.
keluar daripadanya darah, dia bersihkan faraj dia. Yang kedua, masukkan kapas atau yang seumpamanya jika dia tidak berpuasa dan tidak memudaratkannya. Masukkan kapas atau yang seumpamanya untuk apa? Untuk mengekan darah tu daripada keluar. Okey? Kalau sekarang ini memadai untuk dia pakai pad. Okey? Pada sebelum ini, kalau belum ada pad, dia masukkan kapas ke dalam farajnya. Okey, kalau dia tidak berpuasa, kerana kalau dia puasa dia tak boleh masukkan kapas ke dalam farajnya kerana akan membatalkan puasa. Dan masukkan kapas atau yang seumpamanya. Dan yang ketiga, ikat jika perlu. Ikat dengan maksud tidak mahu kapas yang seumpamanya itu dia jatuh. Kalau zaman dahulu dia masukkan kapas ke dalam farajnya, kemudian diambil kain, dia buat seperti cawat, kemudian diikatkan kain tersebut pada pinggang dengan satu tali dengan kain. Ikat supaya apa? Supaya kain tersebut tak terlucut, tak terjatuh dan kapas tersebut kekal kat tempat tersebut. Sekarang memadai memakai pad dan pakai panties lah, pakai seluar dalam, pakai pad, pakai seluar dalam. Okey. Istinja, bersihkan faraj, pakai pad. Segera solat selepas melakukan perkara di atas. Baik, pakai istinja, masukkan kapas atau yang seumpamanya, ikat jika perlu, segera solat selepas melakukan perkara di atas. Sekali wuduk hanya sah untuk satu solat fardu sahaja dan sebanyak mana perkara sunat yang dia mahu lakukan. Baik, hukum khas ini perlu diambil perhatian. Baik, yang pertama, masuk waktu. Tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu. Hukum khas ini, perkara yang dia perlu lakukan ini, iaitu dia istinja, pakai pad, ambil wuduk, mesti dilakukan bila? Dilakukan setelah masuk waktu. Kerana apa? Kerana dia mustahadah. Darahnya sentiasa keluar dan dia menanggung hadas. Bagi orang yang seperti ini, dia kena buat hukum khas ini, dia kena buat perkara ini setelah masuk waktu solat. Dia tak boleh buat sebelum, dia tak boleh buat awal-awal. Okey, sebab dia ada menanggung hadas. Darah dia keluar, dia tak boleh buat siap-siap. Masuk maghrib contohnya 7.30, pukul 7 tu dia dah pergi dah bersihkan faraj dia dah pakai pad siap-siap, tunggu. Tidak. Kerana apa? Kerana orang istihadah ni, hukum khas ini dia kena buat setelah masuk waktu solat. Masuk waktu solat, pergi toilet, pergi tandas, istinja, bersihkan faraj. Masukkan kapas atau yang seumpamanya jika dia tidak berpuasa dan tidak memudaratkannya. Ikat jika perlu, pakai pad, pakai underwear, wudu. Ambil wudu. Tidak boleh niat angkat hadas. Okey, ingat, bagi orang yang mustahadah, dia tidak boleh niat nawaitu raf'al hadathi. Tidak boleh kerana dia sentiasa berhadas. Maka dia niat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala ataupun sahaja aku melakukan ini untuk mengharuskan aku melakukan solat. Maka niat itu boleh. Okey. Nawaitu istibahata fardhu solah ataupun nawaitu wudu'a lillahi Ta'ala boleh. Tapi dia tidak boleh niat nawaitu raf'al hadath. Tak boleh untuk dia niat mengangkat hadas. Setelah dia wuduk, segera lakukan solat. Segera lakukan solat selepas dia melakukan perkara-perkara di atas. Dia tidak boleh melengahkan. Okey, dia tidak boleh melengah-lengahkan. Maksudnya, apabila dah masuk waktu solat, dia dah bersihkan, dia dah istinja dan buat perkara ini, dia kena ambil wuduk, kemudian setelah ambil wuduk, dia lakukan terus solat. Dia tidak boleh lengah-lengahkan. Jangan pula dia pergi duduk bersembang dulu, makan dulu, kemudian baru nak lakukan solat. Okey? Dibolehkan untuk dia menunggu jemaah. Kalau dia nak lakukan solat jemaah, ambil masa untuk dia menutup aurat, dia pakai telekung contohnya, ataupun dia mencari arah kiblat, dia ambil masa sedikit, maka boleh. Tapi lain, dia kena lakukan dengan secepatnya. Sekiranya dia lengahkan solat, selain daripada perkara-perkara ini, maka dia kena ulang lakukan perkara dia.
Okey, dia kena ulang semula, istinja, buat semula, kemudian ambil wuduk dan segera lakukan solat. Dan ingat, bagi orang yang istihadah, satu wuduk hanya sah untuk satu solat fardu sahaja dan sebanyak mana perkara sunat yang dia mahu lakukan. Dia dah ambil wuduk, kemudian dia lakukan satu solat fardu, kemudian setelah itu wuduk yang ada itu dia nak gunakan untuk lakukan solat sunat ke, nak baca Quran ke, sebanyak mana perkara sunat yang dia nak buat, boleh. Tidak ada masalah. Nanti bila dia nak lakukan solat fardu berikutnya, dia kena buat semula perkara ini. Satu wuduk hanya sah untuk satu solat fardu sahaja. Ingat tu, bagi orang yang istihadah, hukum ini dia perlu lakukan bagi orang yang istihadah, masuk waktu solat, buat perkara ini dan segera lakukan solat. Baik. Jika dia dalam keadaan istihadah, maka dia perlu tahu dia berada dalam jenis mana. Mengapa hadirin dan hadirat? Kenapa penting untuk kita belajar tentang istihadah ini? Kerana ia melibatkan hukum hakam yang lain, melibatkan tentang solat, puasa. Kerana bagi orang yang istihadah, dia melakukan solat, dia boleh melakukan puasa. Dan sekiranya dia berkahwin, dia boleh melakukan persetubuhan. Dan dia nak lakukan solat, dia kena tahu sekarang ini darah yang keluar ini darah haid ke darah istihadah. Macam mana dia nak tahu yang keluar itu haid ke istihadah, sekarang darah yang keluar ini haid ke istihadah? Dia kena belajar hukum ini, iaitu hukum berkaitan istihadah. Fiqh wanita ini, perbahasannya begitu panjang ya, dalam kitab-kitab bahagian fiqh. Antara perbahasan dan huraian yang panjang bab istihadah ini. InsyaAllah, sesi yang kita buat ini akan saya sampaikan tentang asas bab istihadah. Sekiranya berlaku, apa yang perlu dilakukan, bagaimanakah hukum berkaitan perkara tersebut. Baik, maka orang yang berlaku kepadanya istihadah, dia kena tahu dia jenis yang mana. Jenis yang mana ni jenis apa? Kita masuk kepada pembahagian mustahadah. Baik. Orang yang istihadah ini, mustahadah ini, dia terbahagi kepada tiga. Iaitu yang pertama, mustahadah yang mubtada'ah. Mubtada'ah iaitu pertama kali. Kali pertama melihat darah haid. Contohnya, kali pertama keluar daripadanya haid. Okay, contoh adik kita, umur dia 10 tahun contohnya. Keluar daripadanya haid kali pertama. Keluar daripadanya haid, okey, dia dah balik. Okey, dah keluar daripadanya haid. Tiba-tiba keluar darah selama 20 hari. Kali pertama haid berlaku kepadanya istihadah kerana darah keluar 20 hari. Okey, faham di sini pembahagian yang pertama, mubtada'ah maksudnya pertama kali melihat darah haid. First time dia datang haid, tiba-tiba berlaku istihadah terus. Contohnya keluar darah selama 20 hari. Kalau keluar darah selama 20 hari, dah masuk kepada bab istihadah. Kerana apa? Kerana haid maksimumnya 15 hari je, Dik. Ni adik sampai keluar dah 20 hari ni, adik dah masuk bab istihadah. Maka dia adalah golongan mubtada'ah kerana kali pertama dia melihat haid berlaku istihadah. Ini kumpulan yang pertama. Jenis yang pertama, mubtada'ah. Kumpulan yang kedua, jenis yang kedua adalah mustahadah yang mu'tadah. Mu'tadah iaitu orang yang beradat. Beradat maksudnya bukan kali pertama dalam haid. Dia dah pernah datang haid, dia dah biasa datang haid. Tiba-tiba berlaku padanya bulan yang tersebut, keluar darah selama 20 hari. Contohnya. Okey, golongan yang kedua, kumpulan yang kedua iaitu kumpulan mu'tadah, iaitu dia dah biasa datang haid, pernah datang haid, bukan kali pertama haid, dah pernah datang, biasa dia datang 7 hari, bulan berikutnya 7 hari, bulan berikutnya 7 hari, tiba-tiba datang bulan yang berikutnya, bulan yang seterusnya,
Dia stres nak exam ke, banyak perkara yang menyebabkan dia serabut dan sebagainya, badan pun tak sihat dan tiba-tiba bulan tersebut keluar darah, lepas 7 hari tak berhenti-henti, 8 tak berhenti, 9 tak berhenti, 15 tak berhenti, berterusan darah sampai 20 hari. Maka bagi orang yang dah pernah datang haid, dia mu'tadah, berlaku kepadanya istihadah, contohnya bulan berikutnya itu datang selama 20 hari, dia nak buat apa? Perlu belajar macam mana dia nak tentukan sebenarnya haid dia berapa hari, sebenarnya istihadah dia berapa hari. Okey? Yang ketiga, golongan yang ketiga adalah mutahayyirah. Mutahayyirah ini adalah golongan yang tercengang-cengang, kebingungan. Dia hairan, darah yang keluar tu berterusan, darah keluar setiap hari, setiap bulan keluar tak berhenti-henti. Dia dah masuk kepada golongan mutahayyirah. Mengapa? Kerana dia tidak tahu masa dan adatnya. Apa maksud dia tidak tahu masa dan adatnya? Bila berlaku kepadanya darah keluar berterusan, bila kita tanya dia, darah yang keluar ni haid ke istihadah? Nak kena solat ke macam mana ni? Dia kata tak tahulah. Kita tanya dia, biasa adatnya datang berapa hari? Tak tahulah. Kita tanya dia, okey, biasa datang awal bulan ke akhir bulan ke tengah bulan ke datang? Tak tahulah, pening dah ni, darah keluar berterusan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, dia adalah golongan mutahayyirah, tercengang-cengang. Okey? Pembahagian ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahagian ini dibahagikan ia mengapa? Kerana hukumnya berbeza. Hukumnya berbeza untuk kita nak kira dan tentukan haid dia berapa hari, istihadah dia berapa hari. Baik. 3 golongan ini, iaitu pembahagian mustahadah ini, mubtada'ah, terbahagi kepada 2 jenis. Okey, yang kali pertama datang haid, tiba-tiba berlaku istihadah, dia terbahagi pula kepada 2 jenis, iaitu mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah maksudnya dia dapat membezakan, ada syarat-syarat tamyiz, boleh membezakan darah. Adapun mubtada'ah ghairu mumayyizah, dia tidak cukup syarat-syarat tamyiz, dia tidak dapat membezakan, maka dia jadi golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Golongan yang kedua iaitu mu'tadah, beradat, iaitu golongan yang dah biasa datang haid, tiba-tiba bulan tu keluar kepadanya istihadah. Jadi kepadanya istihadah darah berterusan lebih daripada 15 hari. Contohnya 20 hari dia datang. Maka golongan yang beradat ini terbahagi pula kepada 2 jenis. Dia mu'tadah mumayyizah ataupun dia mu'tadah ghairu mumayyizah. Dia mu'tadah mumayyizah atau dia mu'tadah ghairu mumayyizah. Dia dapat membezakan darah, cukup syarat tamyiz, atau dia tidak dapat membezakan darah, warna darah contohnya, maka dia jatuh kepada golongan ghairu mumayyizah. Adapun mutahayyirah, dalam sesi ini kita tak huraikan panjang tentang pembahagian mutahayyirah. Okey, ini adalah satu sesi yang asas. Mutahayyirah ini kalau di dalam kitab terbahagi pula kepada 3, iaitu mutahayyirah yang mutlaqah, yang dia langsung tak dapat ingat apa-apa, darah keluar saja dia pening terus, tak tahu beza darah, tak ingat adat, tak ingat kadar berapa hari biasa datang, itu golongan mutahayyirah yang mutlaqah. Ada juga mutahayyirah yang dia ingat waktu tapi dia lupa kadar. Ada golongan mutahayyirah yang dia ingat kadar tapi dia lupa waktu.
Jadi pembahasan tentang mutahayyirah yang panjang itu kita tidak masuk pada kali ini. Baik. Maka ini adalah pembahagiannya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istihadah terbahagi kepada 3 jenis, iaitu mubtada'ah, mu'tadah dan mutahayyirah. Mubtada'ah terbahagi kepada 2, mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Mu'tadah sama ada dia mumayyizah ataupun dia ghairu mumayyizah. Dia boleh membezakan atau dia tidak boleh membezakan. Pertama kali datang haid berlaku istihadah kepadanya dek. Dek berlaku istihadah adik. Adik mumayyizah ke tak mumayyizah ni? Kita kena belajar kejap lagi tentang apakah syarat-syarat tamyiz. Nak membezakan tu macam mana nak jadi dia yang ini ke yang ini. Mu'tadah yang dah biasa datang haid. Okey. So akak dah pernah datang haid kan? Biasanya datang berapa hari darah? Warna apa? Maka kita nak tentukan dia mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah kerana berlaku kepadanya istihadah. Baik. Seterusnya. Nak tengok dia tu mumayyizah ke tak mumayyizah. Ini yang kita nak masuk tentang perbahasan syarat-syarat tamyiznya itu. Saya harap hadirin dan hadirat dapat fokus untuk dalam nota pun ada. Nanti saya akan bagi contoh macam mana dia berlaku. Yang pertama, mubtada'ah terbahagi kepada 2 jenis, iaitu mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Dapat membezakan dan tidak dapat membezakan. Mumayyizah dan bukan mumayyizah, tidak mumayyizah. Yang pertama, mumayyizah. Okey. Yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Okey. Iaitu dia boleh membezakan. Apakah syarat-syarat mumayyizah? Dia nak jadi golongan yang mumayyizah ni, apakah syarat-syarat dia? Syarat-syarat mumayyizah, syarat-syarat untuk dia menjadi seorang yang mumayyizah dapat membezakan. Syarat yang pertama, melihat darah dengan 2 sifat, iaitu kuat dan lemah. Melihat darah dengan 2 sifat, iaitu kuat dan lemah. Apa maksud kuat dan lemah ni, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat? Ini kita dah masuk tadi. Kalau kuat, merah, lemah, kuning. Contoh. Dia kata yang kuat, dia nampak 2 sifat darah. Dia kata istihadah aku kali ini, aku nampak yang pertamanya warna merah pekat. Yang belakang-belakang dah habis-habis sampai 20 tu aku nampak warna merah cair. Maka dia ada sifat ini. Dia melihat darah dengan 2 sifat, iaitu kuat dan lemah. Kuat dan lemah mengikut tingkatan yang kita telah pelajari semalam. Merah kehitaman lebih kuat daripada merah. Merah lebih kuat daripada merah cair. Merah cair lebih kuat daripada kuning dan kuning lebih kuat daripada warna tanah. Syarat yang kedua, dia dah melihat 2 sifat darah. Dia kata aku nampak yang pertama tu warna pekat, yang selebihnya itu warna cair. Syarat yang kedua, darah yang kuat tidak kurang 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Syarat yang kedua, darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Maksudnya bila dia lihat darah yang kuat dan darah yang lemah, dia nampak 2 sifat ini, kita tanya dia, yang kuat tu, darah yang kuat tu berapa lama kau nampak? Tak boleh kurang 1 hari, tak boleh lebih 15 hari. Okay. Syarat yang ketiga, darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari bersambungan. Syarat yang ketiga, darah yang lemah contohnya kuning, tidak kurang dari 15 hari bersambungan. Okay, kalaulah darahnya itu bersambung, lemah kuat contohnya, maka kita kena tengok yang lemah itu mestilah tidak kurang dari 15 hari.
Baik. Nanti kita akan tengok contoh untuk syarat-syarat mumayyizah ini. Maka kalau dia ada syarat-syarat tamyiz ini, dia dapat membezakan, maka dia adalah golongan mubtada'ah mumayyizah. Maka apa hukumnya? Jika ada syarat-syarat ini, yang kuat ialah haid, yang lemah ialah istihadah. Jika ada syarat-syarat ini, hukumnya apa? Yang kuat ialah haid, yang lemah ialah istihadah. Kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, contoh yang pertama bagi mubtada'ah mumayyizah. Kali pertama melihat haid, kemudian berlaku kepadanya istihadah. Okey. Kita tengok contoh yang pertama, dia adalah mubtada'ah mumayyizah. Apa dia mubtada'ah mumayyizah? Ingat semula, kali pertama datang haid. Okey, kali pertama datang haid, tiba-tiba berlaku istihadah. Okey, bayangkan adik kamu, adik kamu yang perempuan baru first time datang haid. Dah datang haid. Maka hari pertama dia keluar darah, pakai pad lah. Kita dah katakan pada dia, Dek, minimum haid adalah 1 hari ya. Maksimum haid adalah 15 hari ya. Okey. Tiba-tiba, first time dia datang haid, dia berterusan, okey dia tak solat. Tak solat. Kemudian sampai hari ke-15, dia kata, Kak, macam mana ni Kak? Darah tak berhenti pun. Berapa hari dah? 15 hari dah. Okey. Masuk hari ke-16, tuan-tuan dan puan-puan, kalau darah masih lagi berterusan, maka dia dah masuk pada bab istihad. Masuk pada hari ke-16, dah berlaku kepadanya istihadah, maka kita katakan kepadanya apa yang perlu dilakukan? Mandi wajib dan lakukan solat. Mandi wajib dan lakukan solat. Sebab dia dah masuk hari ke-16. Hari ke-16 kita dah tak boleh kata ianya haid. Dia mandi wajib kerana yang pertama ini adalah keluarnya adalah haid. Kemudian kita suruh dia lakukan solat. Lakukan solat apa? Lakukan solat dengan buat hukum khas lah sebab dia dah darahnya berterusan ini. Darahnya berterusan sampai hari ke-20. Sampai hari ke-20 darahnya pun berhenti. Alhamdulillah darahnya berhenti. Bagi contoh ini darahnya berhenti pada hari ke-20. Bila sedemikian, sekarang persoalannya berapa hari haid dia, berapa hari istihadah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita tak boleh sembrono ambil, okey kalau macam tu Dek, hari pertama sampai hari ke-15 kau haid, selebihnya itu kau istihadah. Bukan macam tu ya. Kalau macam tu punya senang, tak adalah perbahasan kita begitu panjang dalam bab fiqh wanita ini. Untuk nak tentukan dia berapa hari haid dan berapa hari istihadah, itulah yang kita huraikan tentang mumayyizah tak mumayyizah ini. Okey. Maka kita tanya dia, Dek, sekarang ni Dek, daripada hari pertama sampai hari ke-20, warna apa yang kau nampak? Warna apa yang kau nampak daripada hari pertama hari ke-20? Dia kata, okey, aku ingat hari pertama sampai hari ke-7, aku nampak warna merah pekat. Kemudian hari ke-8 sampailah habis hari ke-20 ni, aku nampak merah cair. Baik, kita nak tengok dia cukup tak syarat tamyiz. Dia kata hari pertama sampai hari
7 dia nampak warna merah pekat. Maka ada dua sifat. Ada kuat merah pekat. Dan dia kata hari ke-8 sampai hari ke-20 dia nampak warna merah cair. Maka ada dua sifat. Ada kuat, ada lemah. Syarat yang pertama dipenuhi. Tengok syarat yang kedua. Darah yang kuat tak kurang 24 jam, tak lebih 15 hari. Maka kita tengok. Dek, kau datang pekat tadi berapa hari? Hari pertama sampai hari ke-7, dia kata. So, cukup syarat yang kedua. Sebab apa? Sebab tak kurang 1 hari, tak lebih 15 hari. 7 hari. Maka syarat yang kedua dipenuhi. Syarat yang ketiga. Darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari bersambungan. Ini kita tengok bersambungan. Okey, ini yang lemah. Merah cair ini yang lemah. Bersambungan, tapi dia tak bersambung, darah dia berhenti. Maka mencukupi syarat untuk dia menjadi seorang yang mumayyizah. Dia cukup syarat dia ada kuat dan lemah, iaitu merah pekat, merah cair. Syarat yang kedua, darah yang kuat itu tak kurang 24 jam, tak lebih 15 hari, so dia keluar 7 hari, maka dia adalah mumayyizah, maka dia mubtada'ah, mumayyizah, hukumnya adalah yang kuat ialah haid, yang lemah ialah istihadah. Maka kita katakan, dek, daripada 20 hari kau datang darah ni, dek, disebabkan kau boleh membezakan dan cukup syarat-syarat tamyiz, kau adalah mubtada'ah mumayyizah. Merah yang pekat, yang kuat itu adalah haid. 7 hari je haid kau, dek. Selebihnya itu adalah istihadah. Yang lemah itu, yang merah cair itu adalah istihadah. Maka apa yang perlu dia lakukan? Kena tengok balik ya. Dia tinggalkan solat hari pertama sampai hari ke-15. Tetapi istihadahnya bermula daripada 8 hingga ke-20. Hari ke-16 sampai hari ke-20, dia dah solat dengan hukum khas. Okey? Yang dia kena qada solat yang mana? 8 sehingga 15. Second stepnya apa? Kita katakan kepada dia, dek, kau istihadah, kau kena qada solat daripada hari ke-8 sampai hari ke-15 kerana dia telah pun tahu bahawa itu adalah istihadah. Faham? Jelas ke tak? Saya ulang semula. Mubtada'ah mumayyizah. Iaitu kali pertama dia melihat haid, tiba-tiba berlaku kepadanya istihadah. Istihadah, dia adalah mubtada'ah sebab kali pertama dia datang haid, kemudian darahnya berterusan, maka kita nak letakkan golongan mumayyizah ke bukan mumayyizah. Kita kena tengok syarat-syarat. Dia mencukupi syarat-syarat mumayyizah ataupun tidak. Maka kita tanya dia. Nak tahu dia mumayyizah ke tidak mumayyizah, kita kena tanya darah dia. Okey, maka kena tengok ya, kena catat. Kena tengok darah yang keluar daripada kamu itu. Maka dia kata, aku ingat. Hari pertama sampai hari ke-7, aku nampak warna merah kuat. Hari ke-8 sampai ke-20, dia cair je. Merah dia merah cair. Maka kita kata, bagus. Kau adalah mumayyizah sebab kau nampak warna, dua sifat, iaitu kau nampak warna yang kuat dan kau nampak warna yang lemah. Yang kuat tu nampak berapa? Hari pertama sampai hari ke-7 je nampak warna yang kuat tu. Maka kita katakan bagus, syarat yang kedua dipenuhi. Kemudian dia kata, lepas tu dah stop dah, tak bersambung. Okey, tak apa, syarat yang ketiga tu kita tak kira sebab dia tak bersambung. Okey. Maka bila dah sedemikian kita katakan, maka kau adalah mumayyizah. Hukumnya apa? Hukumnya yang kuat ialah haid, yang lemah ialah istihadah. Maka kita katakan kepada dia, so kau, dek, kau kena tahu tau, haid kau adalah 7 hari je. Yang pekat tu. Yang selebihnya, yang cair tu adalah istihadah. Maka apa yang perlu kau lakukan? Tadi dah keluar lebih daripada 15 hari, kita dah suruh dia mandi wajib dan dia solat sehingga hari ke-20 sebab hukum khas. Dia buat dengan hukum khas, dia solat dengan hukum khas sebab darah keluar, darah cair keluar. Kau kena qada, dek, second step, kau kena qada solat daripada 8 hari bulan ni, hari ke-8 ni sampai hari ke-15 ni, kerana itu adalah istihadah. Okey? Pegang contoh ini, faham contoh ini, kita nak masuk contoh yang kedua.
sekiranya dia adalah golongan yang mumayyizah, ikut tamyiznya, ikut syarat, dia cukup syarat ini, maka kita ikut yang kuat haid, yang lemah istihadah. Masuk kepada golongan yang kedua. Kalau dia tidak dapat membezakan, dia jatuh kepada golongan yang kedua, iaitu golongan ghairu mumayyizah. Tidak mumayyizah. Mengapa dia jadi golongan yang tidak mumayyizah, yang bukan mumayyizah, ghairu mumayyizah? Kerana tidak boleh membezakan, kurang salah satu daripada syarat-syarat di atas. Syarat-syarat di atas tu apa? Syarat ni lah. Bila dia tak cukup syarat-syarat tamyiz, dia tak cukup syarat-syarat menjadi mumayyizah, dia jadi ghairu mumayyizah. Okey? Dia tak cukup salah satu daripada syarat, maka dia jatuh kepada golongan ghairu mumayyizah. Maka apa hukumnya? Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat. Hukumnya apa? Hari pertama sahaja haid, selebihnya istihadah. Beza ya? Nampak tak hukum di situ beza? Ini ikut tamyiz. Kuat tu haid, lemah itu istihadah. 7 hari haid, selebihnya istihadah. Dia qada hari pertama sampai hari ke-8 hingga hari ke-15. Yang ini, dia tak dapat membezakan. Dia jatuh kepada golongan yang kedua, iaitu mubtada'ah ghairu mumayyizah. Maka hukumnya apa? Jika dia tahu bila keluarnya darah, maka hari pertama sahaja haid dengan yakin, selebihnya istihadah. Baik, kita lihat contoh untuk nak mengetahui mengapa dia jadi golongan yang kedua, iaitu golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Okey, ini mubtada'ah bukan mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Apa yang berlaku? Adik kita first time datang haid. Okey, kali pertama dia datang haid sebab tu dia mubtada'ah. Kali pertama datang haid, dia mubtada'ah. Kemudian darah keluar lebih daripada 15 hari. Jadilah dia istihadah. Darah dia keluar sampai bila? Sampai 20. Okey, saya bagi contoh ini untuk mudah faham kaedahnya. Saya bagi contoh ini, dia keluar sampai hari ke-20 ya. Baik. Adik kita tu kali pertama datang haid, berlaku kepadanya istihadah, keluar sampai hari yang ke-20. Apa first step yang kita kena buat? Dia kata, keluar darah. Okey, pakai pad, kau dah period. Sampai hari ke-15, tiba-tiba dia kata, darah tak berhenti pun kak. Masuk hari ke-16, apa yang perlu dilakukan? Mandi wajib. Solat dengan lakukan hukum khas. Kenapa lakukan hukum khas? Sebab darah keluar. Okey? Bayangkan darah dia keluar lagi ni. Darah dia tak berhenti lagi ni. So dia lakukan solat dalam keadaan melakukan hukum khas yang kita kata tu lah istinja, pakai pad, ambil wuduk, segera solat. Masuk waktu istinja, buat yang sedemikian. Sampai hari ke-20, alhamdulillah darah dah stop. Okey? Darah dah stop, maka kita tanyakan kepada dia, Dek, so haid kau berapa hari sebenarnya ni? Berapa hari istihadah, berapa hari haid ni? Nanti nak kena kira pula suci dia berapa hari untuk datang next period. Maka kita tanya dia, saya istihadah ni. Memang istihadah. Warna apa yang kau nampak? Untuk kita nak tentukan hukum dia kena qada solat yang mana. Maka kita tanya dia, dia kata, Dek, kau datang tu warna apa kau nampak hari pertama sampai hari ke-20? Dia kata, aku nampak hari pertama sampai hari ke-20 semua merah aja. Toh, hari pertama sampai hari ke-20 aku tak dapat beza pun semua merah aja. Maka, bila dia kata sedemikian, dia tidak cukup syarat yang pertama. Syarat yang pertama tidak dipenuhi, iaitu dapat membezakan dua warna. Melihat darah dengan dua sifat, kuat dan lemah. Masalahnya tak ada kuat, tak ada lemah. Kat sini ada merah aja. Mana kuatnya, mana lemahnya. Maka syarat yang pertama tidak dipenuhi. Dia jatuh kepada golongan ghairu mumayyizah. Okey? Bila tak cukup syarat, ini tak cukup syarat yang pertama, iaitu tak ada dua sifat kuat dan lemah. Macam mana kita nak tentukan tamyiz dia? Kalau yang sebelum ni kita bolehlah kata kuat tu haid, yang selebihnya tu istihadah yang lemah. Sekarang tak cukup syarat yang pertama. Dia kata tak ada dua sifat pun, aku nampak satu merah ya.
maka dia jatuh ke dalam golongan yang kedua, iaitu golongan mubtada'ah. Kali pertama datang haid, berlaku istihadah, pula tak boleh nak membezakan, maka dia ghairu mumayyizah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah hari pertama sahaja haid dengan yakin, selebihnya itu hari kedua sampai hari ke-20 adalah istihadah. Okey? Maka hari pertama sahaja haid, selebihnya istihadah. Maka apa kita katakan kepada dia? Dek, hari pertama je kau haid, dek, kerana kau tak dapat membezakan. Selebihnya itu adalah istihadah. Okey? Maka dia perlu apa? Qada solat daripada 2 hari bulan hingga 15 hari bulan, kerana hari pertama sahaja yang dikira sebagai haid dan yang selebihnya adalah istihadah. Maka hari kedua sampai hari ke-15, pada mulanya dia tinggalkan solat sebab pada mulanya kita ingatkan dia memang haid. Tiba-tiba darah tak berhenti, maka ini dia dah lakukan solat dengan hukum khas, yang ini dia kena qada. Hari kedua sampai hari ke-15, dia kena qada semua solat ini kerana yang keluar itu dikira sebagai istihadah, maka dia kena qada solat tersebut. Okay, ini hukum bagi apa? Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Kali pertama keluar daripadanya haid, maka itu hukumnya. Kita lihat contoh yang kedua. Mubtada'ah ghairu mumayyizah, tapi syarat kedua tidak dipenuhi. Apa syarat yang kedua tidak dipenuhi? Kita tengok syarat yang kedua. Syarat yang pertama melihat 2 sifat, kuat dan lemah. Yang kuat tu 24 jam ataupun yang kuat itu tak kurang 24 jam, tak lebih 15 hari. Maka contoh yang kedua ini, syarat kedua tak dipenuhi macam mana? Okay. Golongan yang sama, mubtada'ah, kali pertama datang haid, tiba-tiba berlaku kepadanya istihadah. Bila berlaku kepadanya istihadah, hari pertama sampai hari ke-15, mula-mula dia ingat haid, dia pun tinggallah solat. Kita katakan, kau haid, okey, tunggu. Tunggu hari ke-15, darah tak berhenti pun ni kak. Hari ke-16, first step, mandi wajib, lakukan solat dengan hukum khas. Kita katakan, kau dah lebih ni, tak boleh. Maksimum haid 15 hari, kau dah masuk hari ke-16 ni. Mandi wajib, solat dengan lakukan hukum khas. Sampailah dia buat semua solat seperti biasa, darah masih keluar, merah cair keluar. Sampai hari ke-20, darah pun stop. Alhamdulillah, darah dia dah berhenti. Maka kita tanya dengan pada dia, kau dek, kali pertama kau datang haid, kau mubtada'ah. Sekarang ni kau mumayyizah ke tak mumayyizah? Sini aku nak tanya kau. Hari pertama hari ke-20 warna apa kau nampak? Lalu dia kata, hari pertama tu nampak merah hitam. Lepas tu nampak merah cair. Kita kata, okey, syarat pertama dipenuhi. Ada kuat, ada lemah. Kita kata dia, okey, yang kuat tu, yang kau kata merah hitam tu, berapa lama kau nampak? Sekejap je. Kalau 8 jam je. Sekejapnya. Keluar 8 jam je. Sekejap je keluar. Lepas tu terus merah cair sampai hari ke-20. Maka, bila dikata sedemikian, muslimin dan muslimat, 8 jam, syarat kedua tidak dipenuhi. Apa syarat yang kedua? Darah yang kuat, tak kurang 24 jam, tak lebih 15 hari. Maka kita katakan, alah dek, kau punya warna yang kuat ni tak cukup syarat. Maka bila tak cukup syarat, dia jatuh kepada golongan ghairu mumayyizah. Apa hukumnya? Hari pertama sahaja haid dengan yakin, selebihnya itu adalah istihadah. Maka hukumnya adalah qada solat daripada 2 hari bulan ini, hari yang kedua sampai hari ke-15, kerana hari pertama sahaja dikira sebagai haid dengan yakin dan yang selebihnya adalah istihadah. Okey? Okey, baik. Maka ini adalah golongan mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah ikut tamyiznya, yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Sekiranya tak cukup syarat tamyiz, jatuh ke dalam kumpulan yang kedua, iaitu ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah, hukumnya adalah 1 hari haid dengan yakin, selebihnya itu adalah
istihadah. Bagaimana dia nak lakukan qada solat? Seperti mana contoh yang saya tunjukkan di sini. Dengan secara realitinya dia kena buat apa? Ini dia dah lakukan solat, yang ini dia kena qada. Kalau dia ghairu mumayyizah, hari ke-16 dia dah mandi wajib dan lakukan solat dengan hukum khas sampai hari ke-20, maka dia kena qada sebab dia bukan mumayyizah. Hari ke-2 sampai hari ke-15 sebab dia istihadah, dia kena qada semua solat ini. Baik. Itu golongan yang pertama, mubtada'ah. Terbahagi kepada dua, bergantung kepada pembezaan. Kita masuk insya-Allah ke golongan yang kedua. Mu'tadah. Mu'tadah. Orang yang beradat. Okey. Yang biasa dah datang haid ni, berlaku kepadanya istihadah. Terbahagi juga kepada dua jenis, kita dah huraikan, mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya berlaku istihadah kepada adik kita yang pertama kali datang haid, tiba-tiba berlaku istihadah, maka ini hukumnya. Okey, dia cukup syarat tamyiz ataupun tak? Kalau cukup, yang kuat haid, yang lemah istihadah. Kalau dia golongan yang darahnya hanya satu je ataupun tak cukup syarat yang kedua, contohnya hari pertama je haid kau dek, yang dengan yakin yang selebihnya tu adalah istihadah, kau qadaklah solat yang selebihnya itu. Masuk kepada golongan mu'tadah. Golongan mu'tadah ni dah biasa datang haid, dah pernah datang haid. Tiba-tiba bulan berikutnya itu berlaku kepadanya istihadah. Mu'tadah terbahagi kepada dua. Mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Kita tengok yang mumayyizah. Apakah golongan mu'tadah mumayyizah? Iaitu yang boleh membezakan. Syarat pembezaan dipenuhi. Cukup syarat pembezaan yang kita katakan itu iaitu melihat dua sifat darah, melihat darah dengan dua sifat, kuat dan lemah. Syarat yang kedua, darah yang kuat tak kurang 24 jam, tak lebih 15 hari. Syarat yang ketiga yang lemah tu tak kurang 15 hari kalau bersambung. Maka, kalau dia mu'tadah, mumayyizah, boleh membezakan. Ikut syarat tamyiznya itu dipenuhi, maka apa hukumnya? Yang kuat haid dan yang lemah istihadah. Yang kuat haid dan yang lemah istihadah. Kalau tak cukup syarat tamyiz, jatuh ke golongan yang kedua, iaitu mu'tadah ghairu mumayyizah. Golongan yang pernah datang haid tetapi tak dapat syarat pembezaan, kurang salah satu daripada syarat-syarat di atas, iaitu syarat pembezaan, syarat tamyiz tidak dipenuhi, dia jadi mu'tadah ghairu mumayyizah. Apakah hukumnya? Muslimin muslimat, kembali kepada masa dan adatnya. Nampak beza ya hukum? Yang ini kena ikut tamyiz dia, yang kuat haid dan yang lemah istihadah. Kalau tak ada syarat, tak cukup syarat, kurang salah satu daripada syarat di atas, dia kembali kepada masa dan adatnya. Okey? Hukum dia berbeza ya. Jangan terus kalau orang yang mu'tadah, dia jadi kepadanya istihadah, yang mu'tadah, dia mumayyizah. Tapi tiba-tiba dia kata aku nak ikut adat dan masa. Lain ya. Jadi kena belajar. Kita belajar ilmu agama. Baru kita tahu macam mana nak tentukan hukum dia. Jangan terus nak balik kepada adat sahaja sedangkan dia mumayyizah. Okey? Kita bagi contoh. Mu'tadah, mumayyizah. Memenuhi syarat tamyiz. Apa maksudnya? Dia dah pernah datang haid. Okey, dah pernah datang haid. Tiba-tiba bulan yang berikutnya itu hormon tak stabil ke, stres dan sebagainya, ada masalah dan sebagainya, berlaku kepadanya istihadah. Darah keluar hari pertama sampai hari ke-20. Contoh. Okey? Baik, apa yang perlu dilakukan oleh perempuan ini? Okey, ambil perhatian. Kena faham. Perempuan tersebut dia dah biasa datang haid ya. Dia memang setiap bulan dia dah biasa datang. Tiba-tiba bulan yang berikutnya itu lain sikit daripada haid yang sebelumnya. Apa berlaku kepadanya?
Hari pertama sampai hari ke-7, darah keluar dengan merah hitam yang kuat, contohnya. Kemudian, biasanya, contohnya saya bagi ya, biasanya dia haid 7 hari je. Tiba-tiba bulan tu, hari ke-7 tak berhenti lagi ni. Hari ke-8 keluar lagi ni. 9 keluar lagi ni. Bagi kes yang seperti ini ya, secara realitinya, dengar baik-baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, walaupun bulan sebelumnya itu dia datang 7 hari ataupun 8 hari biasanya, kalau darah itu berterusan, keluar contohnya hari ke-9 pun masih lagi keluar darah, berhenti solat. Berhenti solat, mengapa? Kerana maksimum haid 15 hari. Tunggu dulu, boleh jadi bulan tu dia datang 9 hari haid. Jangan terus dia pergi mandi wajib pada hari ke-7 sedangkan darah keluar pada hari ke-8. Dia kata apa? Biasa aku datang 7 hari je. Ni asal darah tak berhenti pun aku mandi wajib je lah ikut adat aku. No. A big no. Bukan macam itu ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita belajar kaedah haid. Haid maksimumnya adalah 15 hari. Bila darah dia keluar hari pertama sampai hari ke-7, darah tak berhenti lagi hari ke-8, hari ke-9, tunggu. Boleh jadi haid pada bulan berikutnya itu 9 hari. Siapa tahu? Kita tak tahu kitaran kita. Okey? Alright. Maka, bagi perempuan ini, dia dah biasa datang haid, tiba-tiba bulan tersebut, darah keluar hari pertama sampai hari ke-7, tak berhenti lagi. Hari ke-8 keluar merah cair, tak berhenti lagi. Dia tunggu. Sehingga hari ke-15, darah belum lagi berhenti. Masuk hari ke-16, keluar lagi darah yang merah cair, maka dia kata, aku istihadah. Bulan ini aku istihadah. Apa first step dia kena buat? Darah keluar lagi pada hari ke-16, masih lagi keluar, maka step yang pertama, mandi wajib. Kemudian solat dengan melakukan hukum khas. So, darah masih lagi keluar, dia pun lakukan solat. Lakukan solat sampai hari ke-20, contohnya darah berhenti. Bila darah dah berhenti pada hari yang ke-20, maka sekarang kita nak tentukan bulan tu haid dia berapa hari sebenarnya. Dan berapa hari sebenarnya istihadah dia. Dia tak boleh terus ambil 1 hingga 15. Oh, bulan ni aku 15 hari haid. Lebihnya tu istihadah. Bukan macam tu terus. Tidak. Memang kita kata lebih daripada 15 dan masuk istihadah. Betul. Maka istihadahnya, macam mana nak tentukan? Tengok balik. Dia mumayyizah ke tak mumayyizah? Kita tanya dia. Kak, kau datang 20 hari tu, kau dapat beza ke tak dapat beza? Dia kata, aku ingat hari pertama sampai hari ke-7, aku nampak merah hitam. Hari ke-8 tu sampai hari ke-20 tu, warna dia merah cair. Maka apa kita katakan? Kau cukup syarat-syarat tamyiz. Kerana apa? Ada 2 sifat darah, kuat dan lemah. Yang kuat tadi kau kata datang 7 hari, maka tak kurang 1 hari, tak lebih 15 hari. Cukuplah syarat yang kedua. Kemudian darah kau stop, tak bersambung. Maka hari pertama sampai hari ke-7, haid kau 7 hari. Hari ke-8 sampai hari ke-20, ini istihadah yang merah cair ni. Maka kau kena buat apa? Nanti kau kena qada ya, solat hari ke-8 sampai hari ke-15, sebab itu adalah istihadah. Okey? Hari ke-8 sampai hari ke-15 itu adalah istihadah, dia qada lah solat kerana waktu ni dia tinggalkan solat. Dia tak tahu kata akan berlaku istihadah. Macam tu. Dia ikut tamyiznya. Walaupun dia kata apa? Bulan lepas aku datang 10 hari. Jadi 10 hari lah haid aku. Jangan. Sebab apa? Sebab dia mumayyizah. Dia kata dah 7 hari dia nampak merah hitam yang kuat. Selebihnya tu merah cair iaitu lemah. Ikut tamyiz dia. So kita katakan bukan 10 hari. Ni yang kuat ni. Yang tu haid kau 7 hari dengan yakin. Yang selebihnya tu istihadah. Sebab kau mumayyizah. Yang mumayyizah, yang kuat tu haid. Yang lemah tu istihadah. Okey? Baik. Apa berlaku kalau dia bukan mumayyizah? Mu'tadah. Bukan mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Mengapa dia ghairu mumayyizah? Kerana syarat tamyiz tidak dipenuhi. Kerana syarat tamyiz tidak dipenuhi. Jom kita tengok apa contohnya. Okey.
Dia mu'tadah, dia dah pernah datang haid. Tiba-tiba bulan tu jadi kepadanya istihadah. Okey, dia dah biasa datang normal je. 7 hari, 8 hari, biasa dia datang 7 hari, 8 hari. Tiba-tiba bulan berikutnya itu, hari pertama keluar sampai hari ke-7, tak berhenti-henti lagi. Hari ke-8 tak berhenti lagi. Tak berhenti darah. Ingat ya, tunggu. Jangan mandi wajib. Kerana apa? Boleh jadi haidnya itu 10 hari, 11 hari boleh jadi. Dalam tempoh 15 hari. Sebab kita kata maksimum haid 15 hari. Dia pun tunggu. Tunggu. Tengok-tengok. Darah aku dah berterusan ni. Masuk hari ke-16. Masuk hari ke-16, kita dah kata 15 hari je haid dengan maksimumnya. Tak boleh lebih. Bila lebih, masuk hari ke-16, apa perlu dibuat? Mandi wajib, solat dan lakukan hukum khas. So setiap kali solat dia lakukan hukum khas, darah keluar. Sampai hari ke-20 contohnya, maka darah dia stop. Bila darah dia dah stop, maksudnya dia suci dekat sini, tak bersambung, dia suci, kosong, darah dia dah tak ada. Ini dia tak payahlah lakukan hukum khas dah, darah tak keluar, solat macam biasa je lah. Darah dia dah stop pada hari ke-20, dah tak keluar darah dah. Alhamdulillah. Jadi kita tanya dia balik, kau bulan ni berapa hari haid kau? Berapa hari istihadah kau? Jap aku nak kira. Okey, kita tanya dia hari pertama sampai hari ke-20. Kau nampak warna apa? Entah. Kali ni dia kata, darah aku sama je. Tak dapat beza. Hari pertama keluar, aku pelik juga bulan ni. Hari pertama keluar sampai hari ke-20, semuanya merah. Bila semuanya merah, macam mana kita nak tentukan? Sebab dia tak ada kuat dan tak ada lemah. Dia jatuh ke dalam golongan yang kedua, iaitu ghairu mumayyizah. Maka kita katakan kepadanya apa? Hukum bagi ghairu mumayyizah adalah ghairu mumayyizah hukumnya sebab salah satu daripada syarat tak dipenuhi, tak dapat membezakan, maka kembali kepada masa dan adatnya. Bila kembali kepada masa dan adatnya, kita katakan kepada dia, dah kau tak dapat nak beza, adat kau kembali kepada adat. Contohnya adatnya 7 hari. Dia kata, bulan lepas adat aku 7 hari. Maka kita katakan, maka kembali kepada adat iaitu 7 hari, maka 7 hari haid, selebihnya itu adalah istihadah. Maka 1 hingga 7 hari bulan sahaja adalah haid, selebihnya itu istihadah, maka dia kena qada solat daripada 8 sehingga ke-15 hari bulan, hari yang ke-15, kerana ianya adalah istihadah. Ini yang kena ikut adat. Sebab apa? Sebab tak dapat bezakan. Nak tentukan haid yang mana, istihadah yang mana, sebab warnanya merah sahaja. Tak cukup syarat tamyiz. Maka kita katakan ikut adat kau yang sebelum ni. Kalau kau kata ada 7 hari haid kau, biasanya adat kau 7 hari haid, selebihnya itu istihadah. Yang ini kau dah lakukan solat, yang ini kau kena qada. Okey. Baik. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembahagian istihadah, mubtadaah, mu'tadah. Mubtadaah kali pertama melihat haid yang berlaku istihadah, kena tengok dia cukup ke tak syarat tamyiz. Kalau cukup, ikut perbezaan, dia adalah mumayyizah, maka yang kuat haid, yang lemah istihadah. Kalau dia mubtadaah ghairu mumayyizah sebab tak cukup syarat, contohnya syarat pertama tidak dipenuhi, dia kata semua merah, disebabkan dia first time datang haid, hari pertama saja haid dengan yakin, selebihnya itu istihadah. Adapun golongan yang mu'tadah, yang pernah beradat haid, dia dah ada haid, tiba-tiba berlaku bulan tu istihadah. Tengok dia mumayyizah ke tak mumayyizah. Kalau dia cukup syarat tamyiz, ikut tamyiznya. Yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Kalau tiba-tiba dia kata entah bulan ni lain sikit aku punya darah sama je, dia jatuh ke golongan yang kedua, iaitu tidak dapat membezakan kerana syarat tidak dipenuhi. Dia adalah ghairu mumayyizah. Kita katakan kepada dia, ikut adat kau sebelum ini. Kau datang berapa hari bulan lepas? 7 hari. Maka 7 hari haid kau, selebihnya itu istihadah. Dan qada solat yang mana yang dia tinggalkan dalam tempoh istihadah. Okey? Bukan tinggalkan solat terus macam tu je ya.
Kena ingat tu, kerana itulah kena belajar bab ini. Baik, kita masuk kepada golongan yang ketiga, iaitu golongan mutahayyirah. Mutahayyirah ini adalah golongan yang tercengang-cengang kebingungan. Golongan mutahayyirah ini mengapa jadi sedemikian? Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, dia jadi kerana dia tidak ingat darahnya keluar berapa lama. Dia tidak ingat adatnya datang sebelum ini berapa lama. Bila datang awal bulan ke akhir bulan pun tak ingat disebabkan dia tidak catat. Dia tidak take note darahnya keluar waktu bila, keluar masa mana, kena qada solat mana. Maka jadilah dia adalah golongan yang ketiga, iaitu golongan mutahayyirah. Golongan mutahayyirah ini darah sentiasa keluar daripadanya. Ada orang sampai berbulan-bulan keluar darah sehingga dia kebingungan. Dia tak tahu nak buat apa bila kita tanya. Tak ingat. Darah kau keluar tu sebelum ni, keluar darah bulan berikutnya tu sebelum ni berapa hari? Tak ingat. Maka kita katakan kepadanya, kau adalah mutahayyirah. Golongan yang mutahayyirah ini, kata guru saya, ia adalah satu bala baginya. Sekiranya dia bersabar, maka banyak pahala baginya. Baik. Golongan mutahayyirah ni dia nak buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, saya nasihatkan catatlah darah yang keluar tersebut kerana bimbang berlaku mutahayyirah kepada kita. Wajib ke atasnya melakukan apa yang wajib ke atas perempuan suci dan dia tidak boleh melakukan perkara yang haram semasa haid kecuali membaca Al-Quran dalam solat, solat sunat, puasa sunat dan tawaf sunat. Wajib ke atasnya mandi wajib setiap kali solat. Wajib ke atasnya mandi wajib setiap kali solat sebab apa? Sebab dia tak tahu bila darah dia berhenti. Kita tanya dia berhenti waktu malam ke, berhenti waktu siang ke, dia tak tahu. Maka setiap kali solat dia kena mandi wajib. Berpuasa di bulan Ramadan, dia puasa Ramadan full 30 hari dan 30 hari selepas itu, dia kena tambah lagi 30 hari selepas itu dan ditambah dengan 2 hari. Walaupun Ramadan hanya 29 hari. Maka bagi golongan yang mutahayyirah, dia kena puasa penuh bulan Ramadan 30 hari. Setelah itu dia puasa pula sebulan 30 hari. 30, kemudian dia kena puasa tambah lagi 2 hari. Dan total sebenarnya dia kena puasa adalah 62 hari. Dan kalau dia tak ingat langsung dia habis waktu bila, dia kena puasa sebanyak 66 hari. Okey? Kita tak masuk tentang panjang macam mana, kenapa dia kena puasa lebih, kenapa dia kena puasa 66 hari, sebab apa? Sebab dia tak ingat darah yang keluar sekarang ni berterusan, tak ingat yang mana haid, yang mana istihadah. Maka ini hukum yang ditetapkan, maka dia perlu lakukan sedemikian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nasihatkan kepada semua, okey, catatlah haid kamu. Okey, ini saya bagi contoh cara untuk kamu catat haid kamu. Okay, jangan lupa tandakan haid anda, catat. Ada orang dia tanda dalam phone. Okay, ada orang dia prepare dalam kalender ataupun sediakan buku, maka tulis. Sediakan buku, contohnya buku khas untuk haid anda. Bahagikan kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa perlu tulis? Tarikh datang. Bila datang haid, tulis. Contoh dia datang 1 hari bulan 1, 2021. Masa datang waktu bila? Kita dah belajar tentang datang haid ataupun nifas, kena qada solat ke tak kena qada solat ke, sempat ke tak sempat ke, tulis. Kalau dia datang 8 pagi, maka tak kena qada solat. Tunggu. Bila darah dia habis, tulis darah habis waktu bila? 8 hari bulan 1 2021. Waktu bila habis? Pukul 5 petang waktu asar. Kalau waktu asar, tengok waktu sebelumnya, zuhur boleh dijamakkan. Boleh dijamakkan dalam pemusyafiran. Dia kena qada zuhur. Tulis qada zuhur. 7 hari. Haid dia tempoh dia berapa hari? 1 sampai 8. Berapa hari? 7 hari. Suci. Tunggu. Tempoh suci ni tunggu untuk next datang. Katalah dia datang pula 1 hari bulan 2 2021. Kiralah daripada habis 8 hari bulan 1. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa hari contohnya kat sini? Maybe 23 hari. Tulislah suci je 23 hari. Okey, habis waktu bila? 10 malam contohnya. So, datang pukul 2 petang. Tak sempat nak solat zuhur, tiba-tiba datang. Maka nanti kena qada zuhur. Habis waktu isyak, 10 malam.
maka maghrib dengan isyak boleh dijamakkan sebelumnya, maka kena qada maghrib. So tulis. Mandi wajib, solat isyak dan kena qada maghrib. Catatan darah. Bagi mereka yang putus-putus, ada masalah istihadah, tulis. Tulis darah hari pertama, hari ni aku keluar sampai hari kelima warna merah pekat. Lepas tu cair-cair dia habis. Maka sekiranya dia ada catatan ini, dia tidak akan jatuh ke dalam golongan mutahayyirah. Kerana dia boleh kembali kepada adat kalau dia golongan yang ghairu mumayyizah. Contoh, berlaku kepadanya istihadah. Kita tanya dia, kau istihadah ghairu mumayyizah, tak dapat beza. Okey, bulan lepas kau datang berapa hari? 7. Tak ada masalah, 7 hari. Okey, settle. Kalau contoh tempoh suci kat sini, dia kira-kira tempoh suci kat sini 23 hari. Settle. Kita kata minimum suci antara haid dengan haid, minimumnya 15 hari. Kalau dah 23 hari suci, lega lah, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba dia kata, berhenti waktu ni, tiba-tiba keluar balik, suci aku baru 10 hari ya, tak cukup. Nah, dah jadi istihadah. Maka dia boleh tengok berdasarkan catatan ini. Sekiranya tak catat, bahaya ya. Muslimin dan muslimat, kalau tak catat tu, mulalah catat. InsyaAllah semoga ia membantu muslimin dan muslimat untuk menjadi orang yang sentiasa berhati-hati dan mengambil berat tentang solat masing-masing. Okey, maka ini adalah golongan yang ketiga, iaitu golongan mutahayyirah. Secara keseluruhannya, istihadah terbahagi kepada 3 golongan, mubtada'ah, mu'tadah dan mutahayyirah. Sekiranya dia adalah golongan mubtada'ah, first time datang haid, berlaku istihadah, tengok dia mumayyizah ke tak mumayyizah. Kalau dia mumayyizah, ikut tamyiznya. Kuat tu haid, selebihnya istihadah. Kalau dia bukan mumayyizah sebab tak cukup syarat tamyiz, 1 hari je haid, selebihnya itu istihadah. Kalau dia mu'tadah, dah pernah datang haid, tiba-tiba berlaku istihadah. Tanya dia, mumayyizah ke tak? Kalau dia mumayyizah, yang kuat itu haid, yang lemah istihadah. Kalau tak ada, tak cukup syarat, contohnya tak ada beza warna, maka dia jatuh golongan yang berikutnya, iaitu mu'tadah ghairu mumayyizah, kembali kepada adatnya. Kembali kepada adatnya, kalau dia kata bulan lepas dia datang 7 hari, maka 7 harilah adatnya. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, ada sedikit detail di sini. Bagi golongan yang mu'tadah ghairu mumayyizah, okey, kembali kepada masa adat, ada orang yang adatnya itu pelbagai tetapi tersusun. Ada orang yang adatnya pelbagai tapi tersusun. Contohnya, sebelum ni dia datang 5 hari, lepas tu 6 hari, lepas tu 7 hari. Kemudian datang 5 hari, 6 hari, kemudian 7 hari. Dah 2 kali kitaran ini adat dia bersusun. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Berulang 2 kali kitaran ini dan tersusun, tiba-tiba berlaku kepadanya berikutnya itu adalah istihadah, maka dia ikut adat yang tersusun itu. Katalah dia adat dia 5, 6, 7. 5, 6, 7. Patutnya 5, tiba-tiba istihadah dan ghairu mumayyizah, maka ikut adat dia 5 hari haid dia, selebihnya itu adalah istihadah. Contoh itu saya tidak masukkan di dalam sesi kita kali ini. Begitu juga golongan yang mutahayyirah saya tidak masukkan dalam contoh ini. Bagi mereka yang lupa, ada yang ingat adat, ada yang lupa kadar dan sebagainya, itu perbahasan yang lebih panjang dan detail, memerlukan kepada masa yang lebih panjang. Saya harap yang asas ini semoga hadirin dan hadirat memahami apa yang saya sampaikan pada sesi yang kedua ini, iaitu berkaitan istihadah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada saya dan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya habiskan sesi berkaitan istihadah ini, sebelum saya buka kepada Q&A kepada hadirin dan muslimat dan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, suka untuk saya sama-sama mengingatkan diri saya dan muslimin dan muslimat bahawa sesi yang kita belajar hari ini ia adalah tentang ilmu fiqh. Ilmu fiqh iaitu yang berkaitan fiqh wanita, darah wanita, haid, nifas dan istihadah. Ianya berkaitan darah wanita dan ia terkait dengan hukum-hukum syarak yang lain. Seperti apa? Seperti solat, kena ganti solat. Okey, puasa, saya tak masuk detail tentang puasa. Okey, puasa
Kalau orang yang istihadah nanti dia kena qada banyak mana dan sebagainya. Kemudian terkait ia berkaitan bersetubuh, kemudian cerai, haji dan sebagainya. Kalau orang yang berlaku kepadanya haid, macam mana kalau suami itu mentalakkannya, menceraikannya dan sebagainya. Maka hukum ini ianya adalah berkaitan hukum-hukum syarak dan bab ini sangat penting untuk seseorang itu mempelajarinya. Lazimilah menghadiri majlis ilmu. Walaupun sekarang ini adalah waktu COVID, okey, terpaksa kita lakukan secara online, hadirilah majlis ilmu walaupun ianya secara online. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita. Dan ini adalah ilmu fiqh. Ada ilmu yang terlebih utama untuk seseorang itu mempelajarinya, iaitu ilmu akidah yang berkaitan iman. Okey. Sebab apa? Sebab penting untuk seseorang itu mempelajari ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Al-Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah melainkan setelah dia mengenal pencipta yang disembahnya. Kalaulah dia melakukan amal ibadah, dia melakukan solat, dia melakukan puasa, tapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diterima solat dan ibadahnya. Kalau dia lakukan solat, tetapi dia membayangkan Allah Taala itu duduk di atas langit, satu jisim yang besar duduk di atas aras, maka ini satu akidah yang tidak benar, tidak sahih. Maka diingatkan di sini, sama-samalah melazimi majlis ilmu. Kalau ilmu akidah, itu adalah ilmu yang terlebih utama untuk dipelajari, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala yang menciptakan segala sesuatu, Allah Taala yang menciptakan seluruh makhluk, Allah Taala tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafatuhu lil hawadith, Allah Subhanahu Wa Taala qiyamuhu bin nafsi, iaitu tidak berhajat kepada makhluknya. Apakah yang disebutkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada keraguan bagi kewujudannya, dia ada azali, abadi, tidak sama dengan makhluknya, ada tanpa bertempat. Allah wujud tanpa bertempat kerana tempat, bumi, langit, arasy, semua itu adalah makhluk. Allah tidak berhajat kepada makhluknya, Allah tidak berubah, Allah ada tanpa tempat. Ini adalah sedikit huraian. Penting untuk seseorang itu mempelajari ilmu akidah kerana ia adalah asas untuk seseorang itu masuk ke dalam syurga, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah kunci untuk seseorang itu berjaya di akhirat, di dunia dan akhirat. Baik, setakat itu hadirin dan hadirat yang saya sampaikan pada hari ini, ia berkaitan fiqh wanita dan sesi kali ini adalah berkaitan istihadah. Saya open Q&A. Apa soalan yang saya boleh jawab dan ia terkait dan termasuk dalam contoh yang kita berikan di dalam ini, insya-Allah saya boleh memberi jawab. Yang lain boleh ajukan soalan dekat chat ataupun boleh buka mic. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya ada pertanyaan. Saya dah datang darah dah hampir 4 bulan. Lepas dia memang non-stop dan saya memang ada masalah dah rujuk dekat hospital. Lepas tu cuma saya tak tahu macam mana pengiraannya. Sebab saya kalau ikutkan saya punya pengiraan sebelum ni, kira sekarang saya tengah datang haid dan kiranya suci hari Selasa minggu depan lah, 15 hari bulan. Sebab saya tanya dengan ustaz sebelum ni, dia kata ambil paling maksimum 15 hari. Walaupun sebelum ni saya rasa dalam 7 hingga 10 hari dah saya punya adat period tu. Jadi macam mana tu Ustazah? Memang tak ingat langsung ke yang sebelum ni? Sebelum 4 bulan tu berlaku
istihadah yang berpanjangan ni? Memang dah lost count. Hmm. Tapi kalau ikutkan pengiraan saya tu, kira maksudnya sebab saya punya period dia akan awal dalam 2-3 hari. Jadi saya punya period kalau ikut pengiraan saya, kira 15 hari bulan ni kira saya bersih lah maksudnya. Okey. Saya, Kalau memang tahu bahawa 15 hari bulan ni akan bersih, maka start kira suci waktu tersebut. walaupun saya punya adat sebelum ni 7 hingga 10 hari macam tu. Boleh membezakan darah ataupun tidak? Dia, maaflah saya cerita, dia memang ketul-ketul merah pekat. Sepanjang bulan ke? Ya betul. Maksudnya ghair mumayyizah lah. Kamu tidak dapat membezakan warna darah. Dari Betul. sudut kepekatan? Memang pekat Ustazah, hitam, darah merah hitam macam tu. Kepekatan warna, bau ke, itu tak dapat nak bezakan ya? Betul. Sebab saya banyak juga tanya sebelum ni, so saya pun macam tak cari kelas pun macam tak jumpa kan, so kawan saya ada, saya ternampak ni, so saya join lah sekali, itu yang saya nak tanya. Kalau tidak dapat membezakan, maka ikut kaedah 15 hari maksimum haid, 15 hari minimum suci. Minimum suci lah. Maksudnya sampailah darah berhenti. Sebab tak dapat membezakan. Kalau dapat membezakan, kita boleh ikut tamyiz. Okey. Dan kalau ikutkan adat bulan yang sebelumnya, kita boleh kalau nak ikut adat, kalau memang puan tahu adat. Okey. Jadi kalau macam sebelum ni saya kira macam ni Ustazah, sebab saya kira 15 kira haid, 13 hari suci. Maksudnya saya dah salah kira lah. Tak boleh. Suci minimum di antara 2 haid adalah 15 hari. Banyaklah saya dah kena ganti. Masya Allah. Kita balik, maka apa yang mampu bersabar dan insya-Allah ada masa nanti maka qadaklah solat yang mana yang ditinggalkan tersebut. Okey. Kira macam mana ya Ustazah, kalau saya pun, kalau misal kata ya, saya sebab saya pun takut saya lost count. Jadi macam mana tu Ustazah? Kalau lost count memang dia akan jadi golongan yang nombor 3. Tahirah. Betul. Nombor 3 nombor 3. Tapi kalau macam saya kerja, macam mana saya nak mandi wajib Ustazah? Bawa towel, maksudnya pergi ke tandas. Itu yang termampu. Oh ya ke? Kalau memang tak tahu, maksudnya kita tak boleh nak track dia golongan yang mana. Maksudnya adalah mutahayyirah kalau ikutkan, dan kalau dia memang tak ingat pun habisnya waktu bila, memang setiap kali solat dia kena mandi wajib. Kalau at least dia ingat dia putus haid pada waktu malam, maka pada waktu malam dia kena mandi wajib. Yang lain tu tak perlu mandi wajib. Dia ada detail kat situ untuk golongan mutahayyirah, ingat waktu, ingat ataupun ingat kadar tapi tak ingat waktu dan sebagainya. Detail tentang tu nanti, sebab saya tak uraikan dalam sesi ini, sebab dia melibatkan golongan yang ketiga ini, ada detail tentangnya. Mungkin nanti kena PM ataupun tanya saya lah. Boleh. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak, saya kena tanya kepada guru saya lah. Boleh. Terima kasih. Sama. Saya baca soalan kat chat. Sekiranya seorang perempuan itu haid
1 sehingga 15 hari. Kemudian masa menunggu suci di hari ke-12 suci darah keluar. Apakah hukum darah yang keluar tu? Okey, semula. Sekiranya seorang perempuan tu keluar haid Okey. sehingga 15 hari. Lepas tu Okey, so haid dia adalah 15 hari. Okey, kemudian. kemudian masa menunggu suci di hari ke-12 suci darah keluar. Okey. Apa hukum darah tersebut? Okey. Disebabkan dia belum mencapai tempoh suci, dia kena lihatlah darah yang keluar itu. Dia dapat membezakan ataupun tak dapat membezakan. Kalau dia nak jadikan, kalau dia nak tambah dengan darah yang sebelumnya, dia tak boleh dah. Sebab itu memang haid dia dah mencapai maksimum 15 hari. Maka yang keluar itu adalah istihadah. Yang keluar itu adalah istihadah sebab pada hari ke-12 belum mencapai minimum suci. Yang keluar itu adalah istihadah, berterusan darah tersebut, dia kena tengok darah itu. Berterusan darah itu untuk dia nak tentukan haid datang berikutnya itu. Berikutnya itu haid itu, maksudnya haid kitaran yang berikutnya berdasarkan darah yang keluar tersebut. Faham ke? Maksudnya darah yang keluar itu, kalau darah itu berterusan dalam keadaan dia boleh membezakan warna darah. Contohnya, pada hari ke-12 tu dia kata warna merah cair. Okey? Sebab keluar sebelum tempoh suci, sebelum habis tempoh suci. Hari ke-12 suci tu keluar warna merah cair, merah cair, merah cair, merah cair. Sampai hari ke-17 contohnya. Pada hari ke-17 suci dia keluar warna merah pekat. Itu boleh dikira haid dia yang baru. Sebab apa? Sebab dia boleh membezakan. Kalau dia tidak boleh membezakan, maksudnya darahnya itu keluar merah saja, merah cair daripada hari ke-12 sampai hari ke-15, kemudian masuk hari ke-16 pun masih lagi sama, maka dia ikut adat yang sebelumnya. Kaedahnya minimum suci 15 hari, hari ke-16 tu mula haid dia yang baru. Faham ke? Jelas ke? Yang tanya soalan tu. Kiranya Ustazah, bila hari ke-16 suci tu, kiranya kita terus kira haid masa tu kalau kita tak boleh bezakan darah tu. Betul. Kena ikut kaedah tu. Kalau kata, kejap saya ulang sekali lagi yang Ustaz cakap tadi. Kalau kata kita boleh bezakan, kiranya kita kena tengok darah tu kuat ke lemah. Lepas tu macam Betul. mana kita tengok yang kuat tu sebagai Haid darah yang baru. Oh, kira Yang datang sebelum tu istihadah lah, faham tak? Maksudnya sebab ia keluar dalam tempoh suci. Bila keluar dalam tempoh suci, tak boleh kita kira haid. Sebab dia kena gap tu 15 hari suci. kalau kata yang awal tu, dia hanya keluar pekat, maksudnya yang darah kuat pada awal. Lepas tu, Pada awal mana tu? maksudnya hari pertama, maksudnya hari ke-12 tadi kan yang suci tadi. Okey. Dia keluar hitam. Kemudian Okey. hari ke-13 sehingga hari berpanjangan tu, dia keluar merah. Kemudian di hujung tu dia keluar kuning. Jadi macam mana tu? Bila kita nak tentukan period tu maksudnya? Kalau yang itu dia kena tulis balik timeline kerana bersambung. Bersambung. Kalau bersambung, ini dah masuk ke dalam bab yang syarat yang nombor 3, yang lemah tu. Faham ke? Yang tu kena masuk, kena tengok timeline balik, kena tulis dalam bentuk kiraan. Saya tak bagi contoh dalam kita punya sesi slide ni. Syarat yang ketiga itu macam mana? Syarat yang ketiga itu kalau dia mumayyizah dengan maksud, contohnya kuat datang 10 hari, kemudian lemah 15 hari, kemudian kuat datang balik 10 hari, maka ini dia golongan mumayyizah. Sebab apa? Sebab yang kuat 10 hari itu cukup syarat yang kedua. Yang lemah 15 hari itu cukup syarat yang ketiga. Kemudian datang balik yang kuat 10 hari contohnya, maka dia dikira sebagai tamyiz kerana ada kuat dan lemah dan cukup semua syarat. Kiranya 10 hari yang awal tu haid, 15 hari suci, 10 hari haid.
Macam tu. Jadi kalau kiraan yang macam tu, dia kena buat timeline untuk nak kira dia masuk golongan yang mana dan nak tentukan macam mana. Kerana saya tak masukkan juga di dalam slide kita. Boleh jadi datang istihadah dulu baru haid. Okey? Boleh jadi datang istihadah dulu baru haid. Dan ada orang haid kemudian istihadah. Macam tu. Ini perbahasan yang lebih detail lah kalau yang dalam kitab. Macam tu. Kalau mereka yang ada masalah, maksudnya contoh tak dapat nak tengok berdasarkan kaedah tersebut, itu mungkin kena PM lah kot. Macam tu. Okay, Ustazah, jelas sudah. Terima kasih. Soalan lain. Assalamualaikum Ustazah. Jika seseorang itu datang haid selama 13 hingga 15 hari, tetapi darahnya dilihat ada dua sifat, pekat dan cair. Yang cair itu dikira istihadah juga atau masih dikira haid sebab tak lebih 15 hari. Baik, kena faham kaedah ya. Soalan dia tu, dia kata hari pertama sampai ke 13, kemudian itu kuat betul. Hari ke-13 sampai hari ke-15 dia kata warna yang lemah. Nak kira istihadah ke nak kira haid? Disebabkan darahnya itu keluar tak lebih 15 hari, tak payah fikir dia istihadah. Itu haid. Dia akan nak kira dia cair, lemah, kuat ke lemah ke. Bila masuk istihadah, dia kena recall darah yang keluar tersebut. Kalau darah itu berhenti dalam tempoh 15 hari, alhamdulillah, itu haid penyakin. So kalau dia datang hari pertama sampai hari ke-13, warna merah yang kuat, kemudian darah keluar dan lemah, 14, 15, kemudian darah stop. Maka 15 hari haid dia. Okey, ada orang, contoh dia datang hari pertama sampai hari ke-7, warna merah hitam. Hari ke-8, hari ke-9, ke-10, warna merah. 11, 12, 13, kuning, stop. Maka 13 hari haid dia. Okay? Dia tak payah kira dah yang mana satu haid istihadah tak. Sebab haid dia tu dah 13 hari. Dia masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Yang dia perlu tengok dan nak tentukan hukum mana satu haid yang mana satu istihadah bila darah dia melebihi 15 hari haid. Atau gap suci tak cukup. Ini dia kena tengok. Sebab tak ikut ataupun tak dapat tak dapat ikut kaedah yang asas yang kita katakan maksimum haid 15 hari, minimum suci 15 hari, minimum haid 1 hari. Faham soalan? Saya harap itu jelas lah tu. Maksudnya kalau darah dia tu yang mula-mula keluar tu pekat, lepas tu cair, selagi mana dalam tempoh 15 hari, ianya haid. Berhenti, mandi wajib solat macam biasa. Kalau lebih tu baru dia nak kena fikir ni istihadah mana ni. Faham Ustazah. Lagi satu dia minta untuk Ustazah terangkan semula Muqtadah Ghairu Mumayyizah bila syarat kedua tak dipenuhi. Bila syarat kedua tak dipenuhi. Sekejap ya. Assalamualaikum Ustazah, ketika istihadah dan kena qada solat sebelumnya, adakah setiap kali satu solat qada kena istinja dan ambil wuduk macam biasa? Soalan Puteri Izzatun ni, ketika istihadah kena qada solat sebelumnya. Adakah setiap kali satu solat qada kena istinja dan ambil wuduk seperti biasa? Ya. Untuk orang yang istihadah, ingat ya hukum khas bagi istihadah. Hukum khas bagi orang yang istihadah, dia kena buat ini untuk setiap kali solat fardu. Okay. Setiap kali satu solat fardu, dia kena buat perkara ini. Contohnya dia nak solat zuhur. Okey, dia nak solat zuhur. Masuk waktu zuhur, pergi tandas, istinja, pakai pad, ambil wuduk, segera solat zuhur. Kemudian dia nak buat perkara sunat seberapa banyak silakan. Datang masuk waktu asar. Masuk waktu asar, masuk waktu dia nak lakukan solat, masuk waktu asar, pergi istinja, pakai pad, ambil wuduk, solat asar. Begitulah yang dia lakukan untuk solat fardu. Okey, perlu faham itu. Baik, tadi nak minta untuk ulang yang mana? Tak ya.
Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Baik, saya ulang semula. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Macam ni. Untuk syarat yang kedua tak dipenuhi ke? Soalan dia tadi, syarat yang kedua tidak dipenuhi. Syarat yang kedua. Okey. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Kali pertama datang haid, tiba-tiba berlaku istihadah. Okey. Adik kita kali pertama datang haid, hari pertama keluar sampai hari ke-15, darah keluar, tak berhenti masuk hari ke-16, kita dah katakan pada dia, dek, tak boleh dek, haid 15 hari je dek, kau dah masuk hari ke-16 dah. Mandi wajib, solat seperti biasa dengan melakukan hukum khas. Sebab darah keluar ya. Berterusan darahnya keluar dengan melakukan hukum khas, solat seperti biasa sehingga hari ke-20, darah pun berhenti. Darah berhenti pada hari ke-20, Alhamdulillah. Saya tak masuk contoh yang bersambung sebagainya tu ya. Berhenti pada hari ke-20. Bila berhenti pada hari ke-20, kita nak katakan kepada dia, dek, daripada 20 hari ini, berapa hari haid kau sebenarnya? Dan berapa hari istihadah? Kita pun tanya dia untuk nak tentukan dia mumayyizah ke tak mumayyizah. Kita tanya dia daripada hari pertama sampai hari ke-20, warna apa yang kau nampak? Lalu dia kata, aku nampak merah hitam dengan aku nampak merah cair. Yang awal-awal tu merah hitam, yang lepas tu aku nampak merah cair. Kita katakan, okey, syarat pertama dipenuhi. Sebab kau ada merah hitam tu kuat, merah cair tu warna yang lemah. Kita tanya dia untuk syarat yang kedua. Okey, yang kuat tu, yang merah hitam tu, berapa lama kau nampak? So dia kata, tapi aku nampak sekejap je. 8 jam je. Okay. Bila dia nampak 8 jam je, contoh yang saya berikan ni, dia tak mencukupi syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah yang kuat tak kurang 24 jam. Tak kurang 1 hari dan tak lebih 15 hari. Maka bila dikata keluar 8 jam je, tak mencapai 24 jam. Maka kita katakan syarat yang kedua kau tak penuhi. Sekejap je kau nampak warna yang kuat tu. Selebihnya tu kau nampak warna yang lemah. Maka tak boleh ikut tamyiz. Bila tak boleh ikut tamyiz dia, maka dia jatuh ke dalam golongan ghairu mumayyizah. Bila ghairu mumayyizah, apa hukum bagi mubtada'ah ghairu mumayyizah? 1 hari haid dengan yakin, selebihnya itu adalah istihadah. Maka dia kena qada solat daripada bila? Daripada 2 hari bulan sampai 15 hari bulan. Dia perlu qada solat tersebut kerana ini adalah istihadah dia. Yang 16 hingga 20 ini dia dah memang lakukan secara realiti solat dah. Dengan hukum khas. Yang ini nanti dia kena qada. 2 sampai 15 dia kena qada. Faham ke? Sudah. Soalan lain. Saya nak tanya, kalau kita istiadah dan kita lakukan hukum khas, berwuduk dan sebagainya apabila masuk waktu solat, akan tetapi semasa menunaikan solat, darah masih keluar. Jadi solat tu sah ataupun tidak? Atau kena berhenti solat dan pergi bersihkan darah tu dulu? Baik. Apabila masuk waktu solat, kemudian dia lakukan hukum khas, dia istinja, dia pakai pad, kemudian dia lakukan solat. Kalaulah waktu solat itu keluar darah, maka tak apa. Memang darahnya akan keluar pun. Memang dia sentiasa menanggung darah tersebut, saya menanggung najis. Maka dikira solatnya itu sebagai solat yang dia lakukan itu solat fardu tersebut. Tak perlu untuk dia nak berhenti pergi tukar pad semula istinja, tidak. Bila dia lakukan masuk waktu solat, dia dah istinja, bersihkan dan dia pakai pad dia yang baru. Kemudian ketika dia lakukan solat, keluar darah, maka tak apa. Nanti bila dia nak buat solat yang berikutnya, solat fardu berikutnya, dia kena balik istinja, tukar pad yang baru. Ulang semula. Okey. Soalan lain. Golongan mutahayyirah ni hanya tak ingat tempoh permulaan pengakhiran haidnya sahaja atau termasuk ciri-ciri warna darah ni juga? Baik, sebab saya tak masuk dalam bab mutahayyirah ini, dia golongan mutahayyirah ini ada yang lupa kadar, ingat waktu. Contohnya, bila kita tanya dia darah dia sentiasa berpanjangan, kita tanya dia
biasanya kau datang berapa hari? Kata aku tak ingat berapa hari aku datang. Tapi aku ingat selalu aku datang awal bulan. Betul, Ataupun dia kata dia ada golongan yang mutahayyirah ini yang dia kata dia ingat waktu tapi dia tak ingat kadar. Contohnya dia kata aku ingat biasanya aku datang awal bulan tapi aku tak ingat berapa hari datang. Tapi aku ingat pertengahan bulan tu aku dah suci. Maka dia tak ingat berapa hari kadar dia datang. Berapa? 7 hari ke dia datang, 8 hari ke dia datang, dia tak ingat. Okey. Boleh jadi juga bila dah jadi sedemikian dan dia dah pening dari sudut warna darah pun dah tak dapat membezakan dan sebagainya, maka dia jatuh dalam golongan mutahayyirah mutlaqah yang tak dapat membezakan. Tak dapat membezakan dan dia lupa. Untuk kita nak tentukan berapa hari, kalau nak ikut adat berapa hari datang, dia tak ingat. Maka ini berlaku bila dia tidak melakukan catatan terhadap haid dia. Soalan lain. Assalamualaikum Ustazah. Ni situasi orang yang ada masalah salasul baul. Contohnya, dia ambil wuduk untuk solat subuh dan kemudian pergi kerja dan dia nak solat duha di tempat kerja dia. Adakah perlu ambil wuduk lagi sekali ataupun dia terus solat? Semula, Untuk orang saya tengok. untuk orang salasul baul. Sekejap, setiap kali wuduk seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sekiranya seorang wanita haid 1 hingga 15 hari. Ini dah baca ke tadi? Yang Anis Syakira. Ini saya kira orang yang masalah salasul baul. Salasul baul. Dia ambil wuduk untuk solat subuh dan kemudian pergi kerja. Dan dia nak solat duha di tempat kerja tu, adakah perlu ambil wuduk yang sekali atau dia terus solat? Solat sunat, seberapa banyak solat sunat yang dia nak lakukan, maka dia lakukan. Faham ke? Sebab solat subuh adalah satu solat fardu. Maka dia ambil wudu, dia lakukan hukum khas tersebut. Dia dilakukan hukum khas, perkara yang khas tu, kemudian dia ambil wudu, kemudian dia lakukan solat subuh. Kemudian solat sunat seberapa banyak yang dia nak lakukan dengan wuduk tersebut tidak ada masalah. Nanti bila dah masuk zuhur nanti, dah masuk zuhur, kalau dia nak solat, dia kena ulang balik perkara. Okey, tengok fardu ke sunat. Soalan lain. Kalau secara adat haid 7 hari, kemudian datang putus-putus hari ke-11, berhenti, datang semula pada hari 13, tapi masih dalam 5 hari. Maksud semua hari tu dia kira tentu haid kan. Secara adatnya haid 7 hari. Kemudian datang putus-putus hari ke-11. Berhenti. Datang semula hari ke-13. Tapi masih dalam tempoh 15 hari. Maksudnya semua hari tu dikira tempoh haid kan? Betul. Situasi ini, orang yang biasanya haid dia 7 hari. Tapi dia tengok-tengok 7 hari dah habis kan? Okey. Kemudian datang putus-putus hari ke-11. Ini untuk orang yang macam ni, kalau bila putus, dia mandi wajib. Sebab haid dia dah 7 hari. Maksudnya dia dah tahu itu haid. Bila hari ke-11 berhenti, mandi wajib. Tiba-tiba datang semula hari ke-13, datang balik darah, tunggu. Berhenti, mandi wajib. Sampailah dalam tempoh 15 hari. Katalah darahnya itu berhenti pada hari ke-15, dah tak keluar dah, maka keseluruhan tempoh itu adalah haid. 15 hari haid dia. Dan kalau bulan Ramadan, katalah dia puasa pada hari ke-12 ke kan, sebab berhenti kan. Kemudian datang pula hari ke-13, berhenti pula pada hari ke-15. Habis. Haid dia 15 hari, puasanya kena qada 15 hari. Saya harap jelas ya. Ustazah, boleh jadi ke warna darah istihadah warna merah kuat seperti darah haid
and ada bau seperti darah haid? Baik, untuk warna-warna istihadah, kita katakan warna kuat dan warna lemah. Kuat dan lemah. Jadi, untuk nak menentukan kuat dan lemah itu, kalau dalam sesi ini saya cakap tentang warna. Di dalam kitab ada juga yang menyebutkan tentang, boleh juga kalau syarat pembezaannya itu dari sudut bau, warna, bau dan kepekatan. Okey, jadi kalau merah kuat lebih kuat daripada merah cair, maka merah kuat itu adalah haid, merah cair itu yang lemah. Istihadah. Okey, boleh ke warna darah istihadah warna merah kuat seperti darah haid dan ada bau seperti darah haid? Sekiranya berlaku kepada dia yang haid itu warna merah kehitaman, kemudian setelah itu warna merah cair. Warna merah kehitaman kemudian merah. Maka boleh jadi merah kehitaman itu haid, yang merah itu istihadah. Kalau dari sudut kepekatan, yang pekat kuat daripada yang cair. Kalau dari sudut bau, yang bau busuk lebih kuat daripada yang bau tidak busuk. Itu warna yang lemah. Maka ada certain di dalam kitab, kalaulah contohnya seseorang itu dia nampak warna merah bau busuk dengan warna merah tak bau busuk, maka yang bau busuk tu kuat, yang tak bau itu adalah lemah. Itu boleh ya, boleh juga macam tu. Tapi yang lebih mudah adalah dari sudut warna untuk nak membezakan. Baik. Ada lagi ke soalan yang saya receive soalan tentang semalam, itu saya nak kena buat semula timeline, kemudian tengok semula. Ada beberapa soalan yang tak boleh terus saya nak beritahu jawapan hukumnya sebab ia perlu kepada detail dan nak tengok dia kumpulan yang mana. Saya harap kepada hadirin dan hadirat muslimin muslimat, kalau ada soalan yang saya hold disebabkan saya pun nak kena tengok dia kumpulan yang mana, nak menentukan hukum yang mana satu haid, yang mana satu istihadah berdasarkan kitab dan juga huraian yang saya sampaikan pada hari ini. Ada lagi ke yang nak bertanyakan soalan sebelum kita habis untuk sesi hari ini? Tak ada Okey, kalau siapa yang segan ataupun ada masalah teknikal, boleh email pada Ustazah soalan-soalan. InsyaAllah Ustazah akan jawab. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, maka berakhirlah sudah majlis daurah fiqh wanita kita yang disampaikan oleh Ustazah Siti Fatimah. Diharapkan segala ilmu yang disampaikan oleh Ustazah dapat kita praktikkan dan dimanfaatkan, dan boleh juga sampaikan pada mereka yang lain. Seperti yang Ustazah ingatkan, bab haid, nifas, istihadah ni sangat penting kerana ia melibatkan ibadah kita seperti solat dan puasa, dan juga jangan lupa kira dan catat kitaran haid kita. Untuk muslimat sekalian lah, jangan lupa ya. Okey, kami dari pihak LPSK, Lajnah Pembangunan Sosial dan Kebahagiaan Saiful mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program daurah ni secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih kepada Ustazah Siti Fatimah dan mereka yang sudi hadir pada dua-dua sesi semalam dan hari ini. Saya bagi pihak LPSK juga memohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kepincangan dan kekurangan ataupun tersalah kata sepanjang mengendalikan program daurah fiqh wanita ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak. Di pihak saya juga saya mohon maaf sekiranya ada kekasaran bahasa
ataupun kelemahan dari sudut saya. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita semua berdasarkan ilmu yang saya sampaikan ini. Dan disebabkan keterbatasan online ini, pandemik COVID-19, terpaksalah kita lakukan secara online. Sekiranya boleh lakukan secara fizikal, amatlah digalakkan. Terima kasih sekali lagi Tuba. Jazakallah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Pak Mengacu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pelajar USIM jangan lupa isi Google Form untuk kehadiran. Okey.